Dan secara bila kita zoom in, bila kita zoom kepada apakah proses-proses yang berlaku dalam kitaran hasil, maka kita akan dapati ni dalam kes ni lah, dalam kes perniagaan ini, bahawa ada 4 proses utama di dalam kitaran hasil. Pertama ialah sales order entry, iaitu kemasukan pesanan jualan. Bila pelanggan membuat pesanan, kita memasukkan pesanan tersebut ke dalam sistem. Okey. Kedua ialah shipping, iaitu penghantaran. Ketiga ialah pengambilan, kita hantar bil kepada pelanggan. Dan keempat ialah cash collection, iaitu kutipan tunai daripada pelanggan. Jadi ada 4 proses utama, dan 4 proses utama ini digambarkan di dalam data flow diagram ini, iaitu bulat yang pertama iaitu sales order entry. Proses pertama ialah sales order entry. Proses kedua ialah penghantaran, shipping. Proses ketiga ialah billing. Proses keempat ialah kutipan tunai. Dan kita cuba lihat pula untuk kemasukan pesanan jualan, apa yang berlaku di dalam proses kemasukan pesanan jualan ini. Ia akan melibatkan beberapa pihak ataupun entiti. Pertama dia melibatkan customer, pelanggan, iaitu pelanggan membuat inquiry, membuat pertanyaan kepada kitaran hasil. Kemudian kitaran hasil ataupun proses pertama ni, sales order entry ni akan menghantar jawapan, response to inquiry, seperti respon kepada ataupun jawapan kepada pertanyaan. Seterusnya pelanggan akan membuat order. Okey. Semasa itu juga, semasa pelanggan membuat pertanyaan, sales order entry ni juga akan akses kepada inventory file. Okey. Kalau kita lihat ada file inventory di sini, sebab kitaran ataupun proses kemasukan jualan ini, pesanan ni akan melihat sama ada inventory wujud ataupun tidak untuk memenuhi pesanan pelanggan. Maka dia akan check daripada inventory file. Sekiranya tidak ada dalam inventory, maka kitaran ataupun proses kemasukan pesanan jualan ini akan menghantar production ataupun purchasing needs, bergantung kepada ni lah. Kalau barang tersebut barang yang dikilang oleh perniagaan itu sendiri, maka kita perlu hantar production needs kepada production cycle. Kalau barang itu ialah barang niaga yang diperolehi daripada pembekal, maka kitaran ataupun proses kemasukan jualan ini akan menghantar keperluan pembelian kepada expenditure cycle, supaya expenditure cycle akan proses pembelian barang tersebut. Apabila kedua-dua kitaran ini telah selesai ataupun mendapatkan barang yang diperlukan, maka mereka akan menghantar balik, mengulangkan balik maklumat berkenaan dengan barang yang available. Okay. Seterusnya, apabila kitaran hasil ataupun apabila proses memasukkan pesanan jualan ini dilaksanakan, maka pesanan jualan tersebut akan dikeluarkan dan dia akan disimpan di dalam fail pesanan jualan, dan salinan daripada pesanan jualan itu akan dihantar kepada shipping. Untuk proses shipping lah, menghantar. Bila dah ada pelanggan pemesan barang, maka kita akan ship lah, kan? Kita akan ship. Jadi proses kedua ialah shipping. Dalam proses shipping ini, apabila ada barang yang ada barang yang hendak dihantar, maka barang yang dihantar itu akan disamakan ataupun disekalikan dengan dokumen packing slip dan bill of lading. Jadi dokumen packing slip dan bill of lading ni akan dihantar kepada carrier,
iaitu courier service lah, untuk dihantar kepada pelanggan. Manakala bill of lading ni akan digunakan untuk dihantar kepada proses seterusnya, proses billing. Dan apabila ini telah dibuat, proses shipping ini akan update dalam inventory bahawa ada inventory yang telah diambil, maknanya inventory dah berkurangan lah. Dan shipping ini juga akan update di dalam sales order, menyatakan bahawa sales order pesanan pelanggan itu telah dipenuhi, barang telah dihantar. Jadi maknanya sales order tu dah dah go through part of the process lah. Telah diambil tindakan. Seterusnya apabila sampai kepada peringkat billing ni pertama ni dia billing akan sediakan invoice, dan apabila billing sediakan invoice itu akan dihantar kepada pelanggan. Dan apabila invoice tersebut telah dihantar kepada pelanggan, billing proses akan update dalam customer file menunjukkan bahawa customer tersebut telah dibilkan, telah dihantar invoice. Dan dengan itu billing akan update dalam sales punya file untuk menyatakan bahawa sales telah berlaku, dan juga maklumat sales tersebut akan dihantar kepada General Ledger and Reporting System, supaya General Ledger and Reporting System akan menyediakan ataupun membuat catatan journal atau ledger yang berkaitan lah. Selepas billing, proses seterusnya ialah cash collection, penerimaan pembayaran daripada pelanggan. Jadi pelanggan akan menghantar payment kepada proses kita, dan proses kita akan update ke dalam cash receipts punya file untuk menunjukkan bahawa ada penerimaan tunai, dan cash collection akan update dalam customer file untuk menyatakan bahawa customer telah bayar, merekodkan bahawa customer telah bayar. Manakala wang telah diterima itu akan dihantar kepada bank bersama dengan deposit, dan juga bank secara bulanan akan hantar statement. Statement tu mungkin akan digunakan untuk tujuan menyemak pembayaran lah, dah masuk ataupun belum. Selain daripada itu, di sales order entry ni bila berlaku sales order, maka maklumat commission akan dihantar kepada payroll cycle, supaya payroll cycle akan membuat pengiraan commission kepada salesman. Baik, seterusnya dalam kitaran hasil ini secara umumnya ada ancaman-ancaman. Setiap kitaran akan ada ancaman lah ya. Jadi ancaman yang pertama ialah dari segi data tidak tepat, ataupun invalid master data. Data tidak tepat atau invalid master data. Master data ni ialah data berkenaan dengan inventory, data berkenaan dengan pelanggan tu contohnya. Jadi kalau data tidak valid atau data tidak accurate, maka sudah pastinya dia akan memberi kesan kepada urus niaga atau dia memberi kesan kepada pelaporan. Ancaman kedua ialah unauthorized disclosure of sensitive information. Ada pendedahan yang tidak dibenarkan ke atas maklumat-maklumat sulit. Sebab bila berlakunya urus niaga, maka kemungkinan data itu akan terbocor lah. Seterusnya ialah loss or destruction of master data. Bukan sahaja master data tersebut inaccurate, tetapi kehilangan, kemusnahan data. Dan yang keempat ialah poor performance, iaitu prestasi. Mungkin tidak ada kaitan dengan data-data ni, tetapi poor performance ni maknanya kaedah pelaksanaan urus niaga tersebut tidak efisien. Jadi cara untuk kita mengatasi ancaman-ancaman tersebut ada beberapa perkara, antaranya ialah data processing integrity controls. Jadi ini untuk memastikan bahawa data-data yang dimasukkan, di-key in, data yang diproses, data yang disimpan, data yang di-outputkan adalah berintegriti, adalah tepat. Kita melaksanakan integrity control. Seterusnya kita melakukan restriction of access to master data. Kita memastikan bahawa akses kepada master data tu dihadkan, hanya orang tertentu sahaja yang boleh akses kepada data. Review of all changes to master data. Kita melihat, menilai semua perubahan yang dilakukan ke atas master data untuk memastikan bahawa
data kita tu data yang tepat lah. Kalau kita lihat balik dia punya ancaman dia ialah unauthorized disclosure of sensitive information ataupun loss or destruction of master data, then kita nak memastikan master data kita tidak lost, tidak hilang, maka kita lihat apakah perubahan-perubahan yang dibuat pada master data. Seterusnya kita buat access control. Access control ni ialah kawalan akses untuk menyatakan bahawa siapa yang boleh akses kepada bahagian-bahagian tertentu. Jadi ini untuk memastikan bahawa tidak ada disclosure lah, tidak ada unauthorized disclosure, pendedahan tidak dibenarkan ke atas data. Kemudian encryption. Encryption ni untuk memastikan bahawa kalau ada orang dia dapat akses secara tidak dibenarkan kepada data, tetapi data tu telah di-encrypt, ataupun encryption ni juga untuk bila data disampaikan daripada satu pihak ke satu pihak, tidak ada maklumat rahsia yang terbongkar lah dalam perjalanan, maka digunakan encryption. Kemudian backup and disaster recovery procedures adalah kaedah yang digunakan untuk memastikan data tidak hilang ataupun data tidak musnah. Manakala managerial reports ni adalah laporan pengurusan digunakan untuk menilai prestasi. Jadi managerial reports ni tujuan dia ialah untuk mengatasi ancaman poor performance. Jadi kontrol kawalan ini digunakan untuk tujuan tertentu lah. Maknanya bukan satu kawalan ni, contohnya bukan managerial reports ni boleh address ke empat ni lah. Khususnya managerial report digunakan untuk address poor performance.